Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, untuk kali ini, cikgu akan bincangkan topik bahagi tahun 5. Okay, perbincangan kita ini berpandukan buku teks matematik tahun 5. Okay, jadi murid-murid boleh bersiap sedia dengan buku teks anda. Okay, objektif pembelajaran kita ialah untuk murid-murid dapat menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan sebarang nombor dalam lingkungan 1 juta dengan nombor hingga 2 digit 100 dan 1000. Okay, maksudnya murid-murid perlu tahu untuk membahagi nombor sehingga 1 juta dengan nombor 1 digit, dengan nombor 2 digit, 10, 100 dan 1000. Okey, dah bersiap sedia dengan buku teks masing-masing? Okay, murid-murid boleh rujuk pada muka surat 33 hingga 37. Okey, seperti biasa pesanan saya untuk tajuk bahagi ini murid mesti hafal sifir. Okey, bukan hanya untuk tajuk darab, tapi sifir ni penting untuk tajuk bahagi juga. Okey, jadi perlu hafal sifir. Okey, tanpa buang masa lagi, kita terus pergi pada muka surat 33. Okey, baca dan fahamkan perbualan tersebut. Okey, kalau kita perhatikan ada memo dan ada perbualan. Ada dialog dekat situ. Okey, dia minta untuk masukkan bilangan botol yang sama banyak. Okey, sama banyak. Itu merupakan kata kunci, keyword kepada operasi bahagi. Okey, bukan hanya perkataan sama banyak tapi diagihkan ataupun dia terus cakap bahagi. Itu pun merupakan kata kunci. Kata kunci ni maksudnya bila ada perkataan tu kita boleh pertimbangkan untuk jalankan operasi bahagi. Sama banyak diagihkan tu. Okey, kalau kita tengok pada soalan contoh yang pertama ni memang dia bagi situasi dan soalannya hitung bilangan botol kosmetik dalam sebuah kotak. Jadi bila ada tadi kita dah tahu kata kunci, ini ialah operasi bahagi. Awak bina ayat matematik 165,090 bahagi 10. Okey, dekat sini dia beri pada awak dua cara, dua kaedah untuk mengira. Cara yang pertama dia potong sifar. Okey, potong satu sifar atas, potong satu sifar di bawah. Tinggallah bahagi 1, jawapan dia 16,509. Manakala kaedah yang kedua, okey, bahagi biasa, bentuk bahagi panjang biasa yang awak dah belajar daripada dah 2 tu. Okey. Bahagi, mulakan membahagi daripada ratus ribu. Maksudnya mula daripada depan. Kalau tambah tolak, darab kita mula daripada belakang. Okey, tapi kalau bahagi kita mula daripada hadapan. Okey, seterusnya kita tengok contoh 2. Bahagikan 734,000 dengan 100. Okey, nak bahagi dengan 100. Kalau saya dalam kelas saya, soalan-soalan yang melibatkan bahagi 10, 100 dan 1000, saya lebih suka kita gunakan kaedah gerakkan titik. Okey, tak apa. Kaedah tu nanti saya tunjukkan pada contoh-contoh yang di belakang. Okey, kita tengok dulu dia nak bahagi 100. Kalau awak perhatikan, dia merahkan sifar tu. Okey, dia merahkan satu sifar sebelah kiri, satu sifar sebelah kanan. Kemudian dia merahkan lagi 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Okey, maksudnya itu saja sifar yang dia buang. Sama juga dengan kaedah potong tadi yang ke atas. Contoh yang pertama tadi. Maksudnya dia buang sifar. So dekat sini 7,340 bahagi 1. Jadi jawapan dia 7,340. Okey, seterusnya soalan yang ketiga ni. Dia tinggalkan anu dekat tengah tu. Dia dah ada jawapan. Dia nak tahu nombor tu dibahagi berapa. Okay, kalau soalan macam ni, awak perhatikan dulu jawapan dan soalan dia. Digit dia sama, 8 sifar 2. Yang membezakan dia hanyalah bilangan sifar. Ada berapa sifar dekat situ? 1, 2, 3. Okey, bila digit sama ni maksudnya dia bahagi dengan 10, 100 atau 1000 je. So sekarang kita nak tahu yang mana satu, 10 ke, 100 ke, 1000. Jadi kita tengok perbezaan bilangan sifar dia. Okey, kita dah kira tadi ada 3 sifar. Maksudnya dia bahagi dengan
1,000. Okey, seterusnya kita tengok apa yang burung hantu tu bagi tahu awak. Adakah jawapan bagi 93,850 bahagi 10 sama dengan 938,500 bahagi 100? Okey, dia tanya adakah sama. So, awak nak tak nak, awak kena kira dua-dua. So, saya dah tunjukkan dekat situ. Saya guna kaedah potong sifar. Yang pertama yang kat atas tu saya boleh potong satu saja sifar. Sebab itu je sifar yang ada. Jadi jawapan dia 9,385. Okey, manakala yang di bawahnya pula saya boleh potong dua sifar. Jadi jawapannya pun sama. 9,385. Okey, tengok pada situasi dia. Berapa sifar yang kita boleh potong. Okey, seterusnya terbagi pada muka surat 34. Okey, contoh 4 ni, soalan 4 ni, dia nak tekankan kepada awak perkaitan antara bahagi dan darab. Okey, bahagi dan darab ni memang saling berkait. Okey, cuma kat sini dia nak tunjuk dengan contoh mudah. Okey, awak perhatikan contoh mudah. 6 bahagi 2 sama dengan 3. Okey, tapi apa akan jadi bila bahagi 2 berada di sebelah kanan? Okey, bahagi 2 dah bertukar menjadi darab 2. 3 darab 2 sama dengan 6. So maksudnya awak boleh merubah tempat dia daripada bahagi dia boleh jadi darab. Kita tengok contoh yang keempat. Petak hijau tu kita tak tahu. Tu soalan yang depan tu kita tak tahu. Tiba-tiba ada bahagi 100 dapat jawapan 6,780. Jadi kaitkan dengan contoh tadi. Bahagi 100 kita pindahkan ke sebelah kanan. Bahagi akan menjadi darab. Okey, darab 100. Darab 100, jawapan dia 678,000. Okey, darab 100 ni saya dah ajar. Darab 10, 100,000 gerakkan titik untuk cepatkan awak kira. Okey, jadi jawapan dia 6,780. Okey, di sebelah kanan dia ada peta bulatan. Okey, peta bulatan ni saya dah lengkapkan untuk awak. Kita bincang peta bulatan yang saya dah lengkapkan tu yang berada di sebelah kanan. Okey, maksudnya soalan ni ialah dia nak tahu apakah nombor yang bila dibahagi dengan 1, dengan 10, dengan 100, dengan 1000, jawapan dia akan dapat 710. Okey, dia sebenarnya bergantung kepada bilangan sifar. Bilangan sifar. Contoh, kalau bahagi 1 ni tak berubah sebenarnya. Dia tak mengubah apa-apa. Sama juga dengan darab 1. Jadi, nombor yang sama sahaja bahagi 1. 710. Okey, kemudian kita tengok bahagi 10 di sebelah kiri. Okey, bahagi 10. 10 ada satu sifar. Jadi, soalan dia mesti lebih satu sifar. Kalau tadi 7 satu sifar, kena tambah lagi satu sifar dekat situ. Jadi 7,100. Okey, kemudian kita tengok yang di bawah, dia bahagi dengan 100. 100 ada dua sifar. Jadi jawapannya 71,000. Manakala sekiranya awak bahagi dengan 1,000, dia akan bertambah menjadi 3 sifar dekat situ pada soalan. Sebab bahagi 1,000 akan bergerak menjadi darab 1,000. Jawapan dia 710,000. Okey, itu untuk soalan nombor 4, contoh 4 yang menunjukkan perkaitan antara darab dan bahagi. Okey, seterusnya soalan 5. 205,184 batang lilin aromaterapi telah dihasilkan. Okey, ini pun macam penyelesaian masalah lah. Okey, kemudian dia cakap apa? Setiap kotak dimasukkan 4 bekas lilin untuk dipasarkan. Berapakah kotak lilin aromaterapi yang akan dipasarkan? Okey, dalam banyak-banyak lilin tu dia packing, dia bungkus siap-siap 4. Okey, jadi kerja awak ialah awak nak kena tahu dia operasi apa. Okey, dia asingkan siap-siap 4. Jadi dekat sini operasi yang paling sesuai ialah operasi bahagi. Okey, bahagi dengan 4. Okey, pentingnya menghafal sifir bila soalan bahagi dengan 1 digit. Awak terus boleh kira. Sebenarnya tak perlu dah nak bina sifir kat sebelah sebab awak dah hafal. Okey.
Ini akan memudahkan awak untuk melengkapkan pengiraan bagi operasi bahagi. Bahagi dengan 1 digit terutamanya. Okey, kita pergi pada muka surat seterusnya, muka surat 35. Okey, contoh 6 dekat sini. Bahagikan 871,976 dengan 56. Okey. Kali ni bahagi dengan 2 digit. Okay, bila soalan bahagi dengan 2 digit, kita tak hafal sifir tu. Paling-paling pun awak hafal sampai sifir 12 ataupun mungkin ada yang hafal sampai 15. Okay? Saya pun tak hafal sifir 56. Jadi, dia akan mendatangkan sedikit masalah untuk kita buat bahagi 56. Sebab itulah ramai budak, ramai murid bila jawab soalan bahagi 2 digit, lambat. Sebabnya nak kena bina sifir. Tapi bina sifir ni sebenarnya ada pelbagai kaedah. Bukan nak kena kira, bukan semestinya buat operasi tambah. Okay, ada pelbagai kaedah. Dalam buku teks awak ni, kalau awak perhatikan, murid tu beritahu apa? Bina sifir 56 menggunakan petak 3-3. Okay, dalam kelas mungkin ada cikgu yang tak ajar petak 3-3. Okay, kalau saya ada kaedah saya. Okay, tapi sekiranya murid berminat untuk tahu macam mana tu kaedah 3-3, awak boleh imbas, awak nampak tu imbas ini. Okay, awak boleh scan, macam awak scan QR code untuk MySejahtera tu. Awak boleh scan QR code. Awak imbas dekat situ, dia akan keluar satu video pendek penerangan tentang macam mana nak bina petak 3-3. Okay, kalau saya pula, saya lebih suka guna, okay, awak tengok di sebelah kanan slide awak. Saya akan pecahkan dia menjadi sebelah sifir 6, sebelah lagi sifir 5. Dan saya akan cantumkan dia. Okay, cara dia, okay, 56 tu tak ada masalah lah, terus ambil 56. Okay, tapi bila 56 darab 2, 5 darab 2, 10, 6 darab 2, 12. Kita nak cantumkan dia, kalau awak nampak saya dah bulatkan dekat situ. Sifar tambah 1, 1. Jadi 1 kat depan, 1 kat tengah, 2 kat belakang. 112. Okey, 5 darab 3, 15. 6 darab 3, 18. So yang tengah tu akan ditambah. 5 tambah 1, 6. 1 kat depan, 6 kat tengah, 8 kat belakang. 168. Okey, seterusnya awak tengok 20 dengan 24. Okey, sifar tambah 2, 2. 2 di hadapan, 2 di tengah, 4 di belakang. Dapat 224. Dan begitulah seterusnya. Okey, so kita tengok balik soalan nombor 6. Bila dia dah dapat sifir, dia dah boleh selesaikan operasi bahagi dengan 2 digit. Okey, contoh yang ketujuh. Contoh yang ketujuh pun sama. Operasi bahagi 2 digit, tapi kali ni dia tunjukkan kaedah yang berbeza. Okey, kaedah pagar. Okey, maksudnya dia pecah-pecahkan digit-digit soalan tu menjadi, awak tengok. Ada biru, ada pink, ada kuning, ada purple, ada oren, ada hijau kan? Okey, dia pecahkan satu-satu. Kalau awak tengok, awak perhatikan digit yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam. Okey, itu soalan asal dia. 4, 1, 2, 3, 7, 8. Okey, itu soalan asal dia. Tapi pada dia mula bahagi dengan petak biru. 4 tak boleh bahagi sebab tu jadi sifar dekat atas. Okey, kemudian 4 tadi pindah ke rumah sebelah jadi 41. 41 pun masih lagi tak boleh bahagi sebab tu rumah pink atas dia sifar juga. 41 pindah masuk rumah kuning, dia dah jadi 412. Okey, dekat sini dah boleh bahagi. Dapat 5 bahagi 2. Okey, bahagi tu tak boleh tinggal kat bawah. Mesti bergerak ke rumah sebelah. Jadi sekarang rumah purple dah jadi 23. Dan seterusnya. Okey, tak apa. Untuk kaedah ini, saya akan sediakan satu video. Video khas yang menunjukkan kaedah pengiraannya. Okay, saya akan berikan beberapa contoh untuk membantu awak memahami kaedah bahagi dengan kaedah ini. Okay? Okay, so sekarang saya terus bergerak ke contoh ke-8. Okay, yang ke-8 ni lebih kepada akibat untuk uji minda awak untuk tahu apa hubungan dan perkaitan antara nombor-nombor tu. Kalau kita tengok, asalnya dia cuma ada apa? 125,400 bahagi 20. Seperti ada jawapan 3,135. Seperti 125,400 bahagi 60. Okay, dekat sini dia nak tunjukkan awak persamaan dia lah.
Okay. Nombor soalan tu memang sama, 125,400. Yang bezanya ialah yang dia bahagi 20. Yang ujung sekali bahagi 60. So kita nampak pola dia ialah bahagi 20, bahagi 40, bahagi 60. Okay, jadi dekat situ awak boleh lengkapkan petak-petak hijau tu. Okay, boleh lengkapkan. Saya tak bincang dengan lebih lanjut, saya cuma tunjukkan yang di tengah tu sahaja. 125,400 bahagi 40. Okey, seterusnya muka surat 36. Okey, muka surat 36, contoh 9. Okey, contoh 9, hitung hasil bahagi 459,613 dengan 38. Lagi sekali bahagi dengan 2 digit. Kalau awak tengok dekat sini, cara bina sifir 2 digit ni sama je dengan yang saya tunjukkan pada awak tadi. Sifir 3 dulu kita senaraikan, kemudian kita senaraikan sifir 8, baru kita cantum dia. Dapatlah sifir 38. Bila dah dapat sifir 38, baru jalankan operasi. Contoh dekat situ, 4 tak boleh kan? So dia terus pergi pada 45. 45 bahagi 38, 1 dekat atas, tolak 38, baki 7. Turunkan 9. 7 tadi dah jadi 79. Dan seterusnya sampailah dapat baki 3. Okey, awak juga boleh semak jawapan awak tu. Selepas awak kira boleh semak. Awak boleh tengok tu murid lelaki tu bagi tahu apa. Mari semak jawapan. Okey, dia terbalik tau. Kalau kita buat nak kira tadi bahagi, nak dapatkan dia nak semak dia pula, dia terbalik. Kalau bahagi tadi, sekarang guna darab. Untuk semak jawapan je. Okay, untuk semak saja. Tapi, kalau dalam ujian ke, waktu-waktu kesentukan masa, lebih baik awak kira je dengan teliti. Nanti awak juga yang rugi masa. Okay. So, kita tengok contoh seterusnya, contoh 10. Okay, pada contoh 10 ni, saya tengok dia bahagi 100. Okay, saya bulatkan pengiraan dia. Okay, saya nak tunjuk pengiraan saya. Seperti mana saya beritahu tadi, kalau soalan melibatkan bahagi 10, bahagi 100, bahagi 1000, saya lebih suka guna kaedah gerakkan titik. Titik apa cikgu? Okey, titik perpuluhan. Okey, titik perpuluhan. Kalau awak tengok nombor bulat, dia memang tak ada titik. Biasanya pada nombor perpuluhan dia ada titik. Okey, dia tak ada titik. Tapi sebenarnya titiknya wujud di belakang. Paling belakang. Okey, awak tengok contoh saya beri pada awak. Saya letak titik tu warna pink di belakang. Kenapa saya gerakkan 2 kali? Sebab dia bahagi 100. 100 ada 2 sifar. Jadi nak gerak berapa kali ni kena tengok dia bahagi berapa. Kalau bahagi 10, 1 sifar gerak sekali je. Kalau bahagi 1000, ada 3 sifar, kita gerakkan 3 kali. So, selepas awak gerakkan titik, awak akan dapat jawapan. 6,325 baki 90. Yang berada selepas pada titik itu ialah baki. Okay, itu ialah baki. Okay, seterusnya kita bergerak pada soalan 11. Okay, soalan 11 bahagi dengan 51. Jadi sebenarnya konsep dia sama je. Bila bahagi dengan nombor 2 digit, perlulah awak bina sifir. Okay, kena bina sifir 51. Sifir 51 mungkin senang lah. 51, 102, 153, 204. Okay, dan seterusnya. Awak boleh tengok pengiraan dia pada buku teks tu. Okay. Saya terus pergi pada muka surat seterusnya, muka surat 37, contoh 12. Okey, contoh 12, okey, ada 2 pengiraan pada buku teks awak. Saya tambah lagi satu dekat sini. So, pengiraan yang pertama, jawapannya 124 baki 1. Pengiraan yang kedua, 124 baki 10. Dan cara pengiraan saya gerakkan titik, saya dapat 124 baki 10. Okey, buruh hantu tu tanya apa? Jawapan yang mana betul? Bincangkan. Okey, kalau kita refer pada buku teks kita, jawapan yang betul mestilah jawapan yang di sebelah kanan. Okey, jawapan di sebelah kanan kan? 124 baki 10. Kenapa baki 1 salah? Okey, ini bahayanya kaedah potong sifar ni.
Okay, kenapa? Sebab potong sifar tu untuk mudahkan awak kira. Tapi bila kita nak tulis jawapan akhir, dekat situ kita kena berhati-hati sebab sifar tu masih dikira. Okay, jadi dekat sini sebenarnya yang salah dia ialah baki 1 tu sepatutnya baki 10. Okay, saya nak bincangkan kaedah yang saya buat. Okay, kalau bahagi 1000, kita gerak titik 3 kali. Kenapa? Sebab 1000 ada 3 sifar. So, bila kita gerakkan 3 kali, jawapan akan dapat 124 baki 10. Okey, selesai 12 contoh yang ada dalam buku teks awak. Saya harap faham. Tapi matematik ni bukan hanya dengan pembacaan saja boleh faham. Okey, kita kena cuba buat beberapa soalan untuk memahamkan lagi. Okey, so untuk kali ni, saya bincangkan beberapa soalan daripada muka surat 37. Okay, kita bincang bersama-sama. Kita mula dengan soalan yang pertama. Kalau kita tengok soalan yang pertama ni pun arahan dia kira cepat. Maksudnya soalan ni boleh dikira dengan cepat. Boleh congak. Saya bagi satu contoh dekat sini, soalan 1C. 891,000 bahagi 1000. Kalau awak tengok, perasan tak dekat atas sebelah kanan tu? Okay. Saya letak satu titik di belakang, saya gerakkan 3 kali sebab dia bahagi 1000. Dia ada 3 sifar. Jadi jawapan dia ialah 891. Okey, kita cuba sama-sama jawab soalan A. 126,400 bahagi 10. Letak satu titik di belakang. Okey, kita akan gerak berapa kali? 10 ada satu sifar. Gerak 1 kali. Jadi jawapan dia ialah 12,640. 1, 2, 6, 4 sifar. Okey, satu sifar kat belakang tu dah hilang sebab dah bergerak. Okey, soalan B, bahagi 100. Okey, mungkin kali ni awak nak guna kaedah potong sifar. Awak boleh potong berapa sifar? Boleh potong 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Okey, sebab dia sama banyak. So, awak boleh potonglah dua-dua tu. Jadi, jawapan dia ialah 3,065. 3,065. Okey, seterusnya saya pergi pada soalan yang kedua, bahagi. Okey, bila bahagi dengan 1 digit, tak ada masalah. Awak kena tahu sifir. Kalau saya bina sifir dekat sebelah, okey, untuk cepat kira. Okey, tengok, saya bagi satu contoh 2D. 541,080 bahagi 8. Jadi saya bina sifir 8. AB. A tu maksudnya atas. B tu maksudnya bawah. Atas ni yang jawapan dekat atas tu. B ni yang bawah ni yang kita nak tolak. Ya, awak boleh perhatikan sebab saya dah guna warna yang berlainan tu. Pen yang berlainan warna. Untuk awak cuba memahami macam mana saya jalankan kaedah bahagi tersebut. Okey, seterusnya soalan 3 dan 4 saya ada bincang di 2 soalan je. Satu soalan 3, satu soalan 4, 3B. Okey, 3B. Soalan dia 138,322 bahagi 23. Okey, bila bahagi 2 digit, saya bina dulu sifir 23. Okey, saya bina dulu sifir. Setelah saya dapatkan sifir 23, barulah saya jalankan operasi bahagi. Okey, manakala untuk soalan 4 pula, saya jawab soalan 4E dan saya guna kaedah pagar. Okey, saya guna kaedah pagar. Murid-murid boleh perhatikan dulu. Okey, nanti saya sediakan satu lagi video contoh pengiraan beberapa soalan. Okey, untuk soalan bahagi biasa dan juga bahagi pagar. Saya juga akan cuba sediakan video untuk membina sifir 2 digit. Okey. Nampaknya itu saja untuk kali ini. Saya harap awak faham. Mungkin boleh rujuk buku teks ataupun cuba cari lagi video-video lain dengan tajuk berkaitan bahagi. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.